Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita sambung tajuk pasal qada dan qadar. Okey, ini perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Murid-murid boleh lihat muka surat 14 dalam buku teks akidah. Okey, ada 5 perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang pertama iaitu usaha. Yang kedua ialah doa. Ketiga, tawakal. Keempat, baik atau buruk. Dan yang kelima ialah redha. Okey. Usaha. Yang pertama, usaha. Manusia wajib berusaha dan berikhtiar untuk mendapat kejayaan. Berikhtiar ni sama masuk dengan berusaha. Okey, dia cari jalan. Okey, cari jalan, cari solution. Yang kedua, Allah akan memberi rezeki kepada orang yang rajin berusaha. Okey, siapa yang rajin, dia akan dapat hasil. Yang ketiga, umat Islam tidak boleh berputus asa. Bukan umat Islam saja. Semua orang tidak boleh berputus asa. Okey, kena berusaha kalau nak capai kejayaan. Yang keempat, usaha yang ikhlas akan diberkati oleh Allah. Okey, Yang seterusnya, okey, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Surah An-Nahl ayat 97. Okey, tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau dia kerjakan amal soleh, Allah akan bagi dia kebaikan. Yang nombor 2, doa. Doa ialah senjata mukmin. Okay? Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berdoa kepada Allah. Okay? Doa kepada Allah lah, doa kepada siapa lagi? Yang keempat, berdoa dengan hati yang ikhlas. Kena sungguh-sungguh bila berdoa sebab kita nak minta dekat Allah ni. Okay? Yang ketiga ialah tawakal. Okay? Tawakal ni maksud dia berserah diri kepada Allah dan redha dengan ketentuannya setelah berusaha. Maksudnya, sebelum kita nak bertawakal, kita kena usaha dulu. Jangan serah bulat-bulat je. Jangan cakap tawakal lah, tawakal. Tapi tak usaha, tak boleh. Okay? Konsep tawakal ni, kita kena usaha dulu, baru kita boleh tawakal dan berserah dekat Allah. Okay? Yang kedua, usaha bersungguh-sungguh dan berdoa sebelum tawakal. Okey, kena doa, kena usaha dulu, buat sehabis baik baru boleh bertawakal. Yang ketiga, kejayaan datang dengan usaha, berdoa dan bertawakal. Okey, benda ni seiring. Usaha, doa dan tawakal ni dia seiring. Dia tak boleh satu je. Kalau kita doa je tapi kita tak buat, kita tak usaha, tak boleh juga. Kalau kita tawakal sahaja tapi tak ada usaha, tak ada doa pun tak boleh juga. Dia kena sama-sama. Okey, kena ada semua benda ni. Okey, yang ini adalah firman Allah tentang tawakal. Fa-iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Al-Imran ayat 159. Maksud dia, kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang keempat, perkara yang baik. Umat Islam perlu sentiasa melakukan kebaikan. Umat Islam dan semua orang, apa-apa bangsa, apa-apa agama pun semua kena buat kebaikan. Yang kedua, orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan diberi ganjaran oleh Allah. Yang ketiga, orang yang baik pasti akan disukai oleh Allah, keluarga, jiran dan masyarakat. Tak ada orang yang suka orang jahat. Bila kita baik, ramai yang suka kat kita. Sebab tu kita kena buat baik. Semua orang akan suka dekat kita. Jangan buat jahat. Mesti orang benci. Yang kelima ialah buruk. Setiap kejahatan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan dan dosa.
Okey, kalau dia buat jahat, dia dibalas dengan kejahatan ataupun dia dapat dosa. Yang kedua, Allah akan memberi balasan yang setimpal kepada orang yang melakukan dosa. Setiap dosa yang dia buat tu, Allah akan bagi balasan yang setimpal dengan apa yang dia buat. Kalau dia membunuh orang, apa balasan yang dia dapat pun setimpal dengan dosa yang dia buat. Yang ketiga, neraka ialah tempat untuk orang yang berbuat dosa. Ialah neraka kan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Kalau kita buat baik, kita dapat ganjaran syurga. Okey? Ini adalah firman Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, nescaya dia akan melihatkan balasannya pula. Okey, maksudnya sebesar-besar sekecil-kecil kebaikan pun Allah akan bagi balasan, dan sekecil-kecil kejahatan pun akan diperlihatkan balasan dia juga. Okey, yang terakhir, keenam ialah redha. Setiap qada dan qadar yang berlaku ni harus diterima dengan redha. Okey, kita janganlah merintih ke apa, bersedih, nak bunuh diri. Jangan sampai macam tu. Kita kena redha dengan setiap apa yang berlaku. Okay. Yang kedua, kita tidak boleh berputus asa dengan ketentuan Allah. Okay. Tidak boleh berputus asa dengan ketentuan Allah. Sebagai umat Islam, kita kena sentiasa bersangka baik dengan qada dan qadar Allah. Setiap apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Mesti ada sebab kenapa Allah uji kita. Okay. Ini adalah firman Allah tentang redha. Walau annahum radu ma ataqumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Okay, surah At-Taubah ayat 59. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.